Perkawinan termas sebenar di Shanxi pada tahun 1992 menggegarkan negara. Pernahkah Anda mendengarnya? Acara yang menggembirakan untuk orang mati. Seluruh proses pembelajaran klasik adalah menyeramkan. Adat ini telah wujud sejak dinasti Han. Dikatakan bahwa jika orang yang meninggal dunia belum berkahwin lagi, jiwa mereka akan dianggap tidak lengkap. Keluarga bimbang bahwa mereka kesepian di dunia bawah tanah. Oleh itu, Anda perlu mencari pintu untuk mereka, orang yang sesuai untuk dipadankan dengan perkawinan perak. Oleh itu, banyak tempat masih mengekalkan adat perkawinan sivil. Yang lebih pelik ialah sesetengah orang mengendalikan perkawinan awam. Terdapat juga tujuan tersembunyi. Perkara ini lebih pelik daripada yang Anda tahu. Aether, kawan yang Anda bujang sejak lahir, datang dan lihat bersama. Ini berlaku di kampung halaman saya. Di kampung terpencil, Li Zongping, karena keluarganya miskin. Dan kebetulan, abang ingin berkahwin dengan menantunya. Jadi ibunya mengahwininya dengan seorang yang baru saja meninggal dunia. Orang dunia, walaupun Li Zongping sangat keberatan, tetapi latar belakang keluarga pihak lain agak lucu di dalam negara. Karena hanya ada seorang anak lelaki yang tidak dapat menyimpannya, lemah, dan sakit sejak kecil. Baru berusia 24 tahun, dia akan mati semasa tahun hidupnya. Ibu yang tidak dapat menyimpannya tidak tergesa-gesa untuk dikebumikan. Tetapi mengikut hospital anaknya, saya telah mengawininya dengan perkawinan bawah tanah. Menghabiskan banyak uang untuk mengawinkan Li Zongping. Tetapi perkara pelik terus berlaku sejak Ah Ping melewati pintu. Ping adalah hadiah ketujuh untuk kepala pada hari dia berkahwin. Sudah tentu, tiada siapa yang sudi untuk mengambil bahagian dalam perkara seperti ini. Selepas Ah Ping selesai menjual semua makanan dan pakaian yang pelik itu, hari sudah gelap. Selepas ibu bapak yang memberi kepala menghantar Ah Ping ke dalam bilik pengantin, pergi dengan senyap. Ah Ping mengantuk selepas seharian bekerja. Terbaring di atas katil dan tidur. Saya tidak tahu pukul berapa saya tidur. Ah Ping tiba-tiba berasa seperti seseorang berada di sekelilingnya. Tangan sejuk sedang menyentuhnya. Ping bangun karena terkejut. Sebaik sahaja saya membuka mata, saya melihat orang yang tidak dikenali lagi pelik, orang yang dikenali duduk di tepi katil. Lelaki itu mengatakan bahwa dia dihadiahkan oleh suami Ah Ping. Kepala Ping merasakan perbezaan sebaik sahaja mendengarnya. Kepala Song telah mati 7 hari yang lalu. Bagaimana mungkin untuk hidup? Kepala Song tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia memandang Ah Ping dengan ekspresi pelik. Ketawa. Ini adalah gambar di atas meja bekalan, bertentangan dengan bangunan Ah Ping. Ia betul-betul sama dengan lelaki di hadapannya. Dia tahu, dia benar-benar kacau. Dia pengsan selepas menjerit. Keesokan paginya, Ping berasa tidak selesa. Ia seperti berlari berpuluh-puluh kilometer semalam. Dia baru bangun untuk membersihkan katil. Saya menjumpai lopak darah yang terdedah di atasnya. Pikirkan kembali kejadian semalam. Dia mengesyaki seseorang menyamar sebagai penghantar kepala. Menipu kesuciannya. Ah Ping menahan air mata. Setelah lama memikirkannya, saya masih tidak berniat untuk memberitahu keluarga Song. Jika tidak, tunjukkan bagaimana Anda masih menjadi manusia. Keluarga Song sangat baik kepadanya. Sedap dan sedap untuk dihiburkan. Jangan buat apa-apa. Semakin lama pasangan itu melakukan ini, Ping semakin tidak berpuas hati. Masa berlalu, hari demi hari. Ping telah berada dalam keluarga Song selama 3 bulan dalam sekelip mata. Tetapi dia semakin takut karena perutnya semakin membesar. Pasangan tua Song bukan sahaja tidak curiga selepas menontonnya. Sebaliknya, dia semakin baik untuk Ah Ping. Ia membuatkan dia berasa sedih. Selepas makan malam pada hari itu, Ah Ping pergi berjalan-jalan di kampung seorang diri dan hilang. Baru saja kami sampai di sudut kampung. Tiba-tiba, dia terdengar seseorang bercakap tentang dirinya. Dia bersembunyi di sudut dan mencuri dengar. Karena perkawinan esok lebih jarang berlaku. Jadi, Ah Ping juga menjadi penduduk kampung yang terletak sejauh 10 batu. Ceramah, selepas makan, selepas minum teh, walaupun hati saya sedih. Tetapi karena abang tidak mempunyai uang untuk berkahwin dengan menantu. Bagaimana jika Anda tidak berkahwin? Pada masa ini, kedua-dua wanita itu mula bercakap tentang perutnya, mengatakan dia mungkin mempunyai janin hantu dalam perutnya. Mendengar Ping ini, saya rasa kulit kepala saya kebas. Dia tidak pernah mendengar apa itu tayar hantu. Baru teringat nak kawin. Sesuatu yang berlaku pada malam pertama adalah sukar. Dao,
Adakah orang itu benar-benar memberi kepala? Aping tidak berani berhenti lagi. Dia menyakiti, takut perut sendiri. Adakah benar-benar terdapat layar hantu di dalam? Saya tidak ada mood untuk bertanya kabar kepada pasangan tua itu. Apabila saya pulang ke rumah, baru balik ke rumah sendiri, tertidur dalam keadaan terpinga-pinga. Sama seperti dia, tidur nyenyak. Pintu bilik tiba-tiba berderit dan terbuka. Angin sejuk menyedarkan Aping. Dia duduk dan melihat ke arah pintu. Cat hitam, bayang cat tiba-tiba muncul di hadapannya. Lelaki ini ialah suami yang sudah mati. Kepala panik, Pink keliru dan takut. Saya jelas berkahwin dengan orang mati. Siapakah orang di hadapan Anda ini? Lelaki itu berkata dia hanya memberi kepala. Betul. Tetapi Aping tidak percaya. Lelaki itu mulai bercakap tentang pengalamannya sendiri. Ternyata kepala penghantar sudah lemah dan sakit sejak kecil. Saya telah mencari ramai tuan, tetapi ia tidak berguna. Sehingga dia berumur 16 tahun. Seorang lelaki yang menggelar dirinya sebagai hantu telah datang ke pintu. Dikatakan bahwa jika Anda memberi kepala, Anda boleh hidup selagi Anda belajar daripadanya. Walaupun pasangan tua itu berat hati. Tetapi, untuk memastikan anak Anda hidup beberapa hari lagi, jangan biarkan orang yang menghantar kepala belajar seni mengikut hantu. 3 tahun telah berlalu dengan sekelip mata. Pasangan tua itu sama ada kiri atau kanan. Akhirnya pada suatu malam, kepala penghantar tiba-tiba kembali. Pasangan tua itu bertanya, apa yang berlaku selama ini? Kepala boleh diberikan dan tiada jawaban diberikan. Menghantar kepala tidak lama lagi akan menjadi hari lahir ke-20. Muka menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini membuatkan ibu bapak sangat gembira. Anda boleh memberi kepala kepada orang ramai. Tetapi Anda tidak boleh bahagia. Setiap kali saya mendengar ibu bapak saya menyebut tentang hantu, marah dalam sekelip mata. Dia berkata, dia hanya boleh hidup sehingga 24 tahun. Song Daddy tergesa-gesa apabila mendengarnya. Adakah penyakit anak Anda tidak baik? Kepala Song terdiam seketika. Apabila bercakap mengenainya, kemenyan keluarga Song akan berhenti. Ternyata dia kembali ke usia 3 tahun. Tetapi untuk menjadi cergas, Anda boleh hidup sehingga 24 tahun. Akhirnya akan mati. Kepala Song berkata bahwa jika Anda ingin meneruskan, kemenyan itu pasti akan berlaku selepas kematiannya. Cari orang yang mempunyai watak yang sama dan kawinkan dengan pasangan yang mempunyai watak yang sama. Satu lagi baling 7 ke dalam bilik pengantin akan melahirkan seorang anak lelaki untuk keluarga Song. Wajah Aping menjadi putih apabila dia mendengarnya. Ternyata dia benar-benar mengandung anak hantu. Kepala Song tidak menyembunyikannya daripadanya. Mengaku sahaja. Ping mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Songman dengan marah. Tetapi ia melalui badannya. Menghantar kepala tidak marah. Dia juga berkata bahwa dia Cube mengambil kesempatan daripada janin hantu dalam kandungan, dijelmakan semula sebagai manusia. Belum habis lagi, pintu itu ditendang terbuka. Hantar kepala dan Ping untuk melihat ke pintu pada masa yang sama. Orang yang datang bukan orang lain, tetapi hantu. Ternyata pemberian kepala bukanlah pemulangan pembelajaran, tetapi mencuri kaidah penjelmaan semula hantu tuan. Diam-diam lari balik. Hantu itu memandang perut Aping yang terangkat. Saya paham apa yang berlaku dalam sekelip mata. Bagaimana dia memarahi orang yang menghantar kepala untuk mengamalkan cara syaitan. Tetapi saya rasa Cigu hantu tidak mahu menyelamatkannya. Jika tidak, saya tidak akan memberitahunya dengan cara yang begitu mudah. Hantar kepala Anda kepada hantu. Jika Anda masih mau menjadi seorang guru, jangan masuk campur dalam perkara baik Anda sendiri. Hantu mengeluh kuat. Dia tahu bahwa menghantar kepala sudah hilang akal. Tetapi 3 tahun bimbingan dan perantisan menghalangnya daripada turun dan mengekalkannya. Anda hanya perlu memerangkap kepala yang longgar terlebih dahulu. Selamatkan Aping dari sini. Hantu mengepakkan kepala mereka di udara untuk mengepakkan jampi. Beritahu mereka dalam sekelip mata, hantar kepala Anda untuk melihat. Saya tidak tahu bila ada 4 ekor anak lagi. Pegang dia sampai mati dan jangan lepaskan. Hantu mengambil peluang untuk menjual kertas bertuah. Dilekatkan pada dahi pemberi kepala. Hantar seseorang untuk mengeluarkan asap hitam secara rahasia. Jerit histeria. Hantu itu tidak mengendahkannya, tetapi bersedia untuk mengeluarkan kanik-kanak itu dari racun Aping. Ping tidak dapat berkata apa-apa jika dia sudah ketakutan pada masa ini. Lelaki hantu itu mengeluarkan sehelai kertas bertuah. Sesuatu yang bergumam dalam mulut. Kemudian kertas terapung itu menyala sendiri. Kemudian ambil semangkuk air dan letakkan kertas terapung ke dalam mangkuk. Tiba-tiba semangkuk air ini kelihatan seperti petrol.
Tiba-tiba berlaku kebakaran. Tunggu. Sehingga api padam. Kemudian air di dalamnya bertukar menjadi merah gelap. Pink takut. Walaupun, tetapi saya tahu bahwa guru hantu sedang membantunya. Selepas tergagak-gagak beberapa saat, saya akan minum semua air, kemudian jatuh ke atas katil dan tertidur. Cecair hitam ditinggalkan di atas katil. Tidak lama kemudian, hantar kepala kepada orang yang dikawal. Marah dan memaki Hamon hantu. Merosakkan perbuatan baik Anda sendiri. Lelaki hantu itu mengeluarkan pedang mahogani dari bagnya. Nampaknya, pemberian kepala sebagai persediaan untuk keputusan. Pada masa ini, Mama Song tiba-tiba datang untuk memberi syafaat. Dan sementara hantu tidak memberi perhatian, koyakan gaun baju yang memberi kepala kepada orang ramai. Kepala pengirim sudah tidak terikat. Melarikan diri dengan secepat mungkin, hantu nampak ini tidak berdaya. Saya mengeluh dan berkata, mungkin inilah kehidupan. Kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Pasangan tua itu tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi lebih sayang, nak, ia tidak menyala pada keesokan harinya. Ibu bapak yang menghantar kepala itu berpindah bersama Ah Ping. Tiada siapa yang tahu kemana mereka pergi.